Assalamualaikum. Hari ini Cikgu Ju ingin berkongsi ilmu tentang bagaimana cara-cara untuk merakam menggunakan PowerPoint dan juga bagaimana kita nak copy and paste maklumat pada buku digital kepada slide PowerPoint. Jom sama-sama belajar. Okey, perkara yang pertama mestilah ada PowerPoint. Okey, PowerPoint yang perlu ada mestilah versi 2015 dan ke atas. Sebab saya dah pernah cuba yang 2013. Function macam sekarang tak ada dia 2016. Saya guna ni 2016. Okey, dekat sini terpulang pada cikgu sama ada cikgu nak create slide yang baru ataupun memang dah ada sedia slide PowerPoint cikgu. Okey, macam saya memang dah ada banyak slide PowerPoint. Okey, saya tunjuk contoh yang saya punya. Okey, kat sini saya dah ada slide PowerPoint. Sekarang ni saya nak tukar slide PowerPoint ni kepada PDPC saya untuk minggu pertama. Contohnya. Okey, jadi cikgu boleh tulislah kat situ. Okey, masa kita nak pilih slide PowerPoint ni, make sure kalau boleh bersesuaian dengan tajuk yang kita nak ajar masa tu. Dan kita punya audiens ni pelajar kita. Kalau boleh biarlah menarik design tu. Okey. Sebab kalau kita guna yang sedia ada, dia sangat terhad. Okey, sekarang ni saya tukar. Contohnya saya mengajar pendidikan seni visual. Okey, masukkan maklumat. Ini kalau sekiranya cikgu nak create yang baru ya. Kalau dah sedia ada, tak perlulah nak create. Boleh gunakan je yang dah sedia ada. Okey. Okey, masa cikgu nak create slide yang baru, cikgu kena bersesuaian lah pilihan font tulisan dia, warna yang sesuai. Okey, kat sini kita sangat mementingkan ilmu seni kita tu. Kita belajar pro and contra. Okey, kita belajar tentang tulisan, okey, keterbacaan sesuatu maklumat yang ingin kita sampaikan. Jadi kena gunakan color-color tulisan yang betul. Okey, untuk mudah dibaca. Okey, ini slide pertama saya. Kemudian untuk slide yang kedua. Okey, saya nak masukkan maklumat dalam buku teks. Yang ni cikgu buka buku teks cikgu ya, buku teks digital tu cikgu buka. Okey, buku teks ni dalam bentuk PDF. Okey, sekarang ni kita nak transfer maklumat yang ada dalam buku teks ni supaya sama dengan kita punya slide PowerPoint. Jadi cikgu boleh copy dekat sini. Kemudian okey, copy saja maklumat yang cikgu perlu. Kemudian cikgu paste pada cikgu punya slide. Okey, masukkan. Select all dan paste. Okey, kat sini saya buat tajuk pengenalan lah. Contohnya yang paling mudah untuk minggu pertama. Okey, cikgu boleh edit dekat sini. Ikut kesesuaian. Kalau boleh, slide PowerPoint ni sangat menarik bila maklumat yang kita letak tu tak terlalu penuh ataupun crowded. Kita letak sikit je maklumat, senang dibaca, senang dilihat. Kemudian kita terangkan lebih lagi berdasarkan maklumat yang kita dah letak kat situ lah. Okey, macam ni terlalu panjang, saya pendekkan tulisan tu. Okey, cikgu boleh susun. Okey, sekarang masuk slide yang seterusnya. Okey, slide ini katakanlah saya ingin letak gambar yang ada dalam buku teks digital ni. Okey, saya nak letakkan dalam slide PowerPoint kita tadi. Okey, saya tunjuk cara-caranya ialah buka balik buku teks digital tu. Kalau boleh tak payah tutup ni, kita buka sentiasa minimizekan dia. Buka, kemudian tekan control dan print screen. Okey, maksudnya kita gunakan kaedah print screen. Okey, sampai kat sini, cikgu tekan Ctrl V untuk paste dan cikgu pergi pada button crop. Okey, tekan gambar. Dekat picture format tu ada crop.
Okay, nampak tak line hitam tu? Cikgu boleh drag dia ikut gambar ataupun ikut saiz yang cikgu nak sahaja. Okay, potong. Katakan kita nak gambar itu sahaja, kemudian cikgu klik pada luar box tu dan okay, cikgu boleh control. Okay, kat mana cikgu nak letak? Contohnya. Okay, sekarang kita dah ada 3 slide. Okay, tadi saya dah tunjuk bagaimana kita nak create slide baru. Kemudian saya ajar macam mana kita nak copy text. Dan saya pun dah ajar macam mana nak print screen image. So, kita dah ada 3 sekarang ni. Jadi, saya nak ajar macam mana kita nak bagi record kita punya slide PowerPoint ni yang nak letak muka kita. Okay, kat atas tu ada button slideshow. Cikgu tekan button slideshow. So, bila cikgu tekan button slideshow, dah keluar tu gambar saya kat situ. Nampak tak? Alright. Pergi dekat atas tu, dia ada button record untuk kita record screen tu. Okay, sekarang ni cikgu boleh cakap lah. Okay, cikgu cakap. Okay, kemudian ini kalau kita dah habis ya, slide tu dah habis. Okay, cikgu tengok. Okay, cikgu tekan. Ini saya ajar semula. Tekan dekat button slideshow. Pergi dekat record. Okay, cikgu boleh record. Okay, masa ni cikgu dah boleh cakap. Dan bila dah siap bercakap nanti, cikgu tekan button stop. Okay, sorry, saya tak berapa nampak dalam screen saya. Tekan button stop. Okay, kat situ juga ada button replay. Maksudnya kalau cikgu rasa nak dengar balik apa yang cikgu cakap, cikgu boleh tekan replay. Kat atas tu juga ada button pangkah. Okay, button pangkah tu cikgu nak padam balik record current slide. Maksudnya slide by slide lah. Kalau ada slide yang tak perlu suara cikgu ataupun cikgu nak record baru, cikgu bolehlah record. Okay, kat sinilah berlakunya proses merekod dan merakam lah maklumat yang ada cikgu nak sampaikan pada murid cikgu. Ini masuk slide yang kedua. Masih sama, cikgu tekan button next tu, dia akan keluar slide yang kedua. Cikgu tekanlah button record semula. Record lah. Okay, kat bawah tu kalau cikgu perasan, dia ada warna-warni tu kan. Sebelah tu dia ada ada pen, ada pensel, ada highlighter. Cikgu boleh guna kat bawah tu. Ni kalau cikgu matematik ke nak guna jalan pengiraan ke apa ke, tekan button record. Kemudian cikgu boleh ambil lah. Nampak tak? Setiap bawah tu dia ada function dia. Okay, itu function yang pertama. Yang kedua tu button eraser. Yang ketiga tu pencil. Okay, cikgu tengok. Saya conteng-conteng. Kat situ. Kalau cikgu ada drawing tablet. Drawing tablet sesuai lah kalau kita nak guna. Tapi yang saya guna ni sekarang ni, saya just guna mouse. Okay, iaitu highlight. Kalau ada perkara yang cikgu rasa nak kena highlight, pelajar tahu itu faktor-faktor penting ke apa ke, okay, boleh gunakan. So, itu tekan, dah siap, pergi ke next page. Pun sama juga, cikgu boleh record muka apa semua. Okay, di bawah gambar saya tu ada 3 gambar. Gambar mikrofon, ada gambar macam video, dan yang ketiga adalah macam image icon muka orang, body orang. Okay, kalau cikgu tak nak rekod muka cikgu boleh pangkah kat situ. Klik je dekat button manusia tu. Okay, dia hilang, nampak? Itu function dia. Okay, bila cikgu tekan tu, muka cikgu tak dipaparkan. Tapi suara cikgu masih ada. Kalau cikgu tekan button mikrofon tu, suara cikgu akan hilang. Okey, tengok. Okey, kalau dah siap semua, cikgu tekan pangkah je. Dia adalah auto save. So, sekarang ni saya nak ajar macam mana kita nak jadikan slide kita ni video. Pergi dekat button export. Kemudian create video. Tekan pada full HD tu. Okey, bawah tu sekali ada create video. Cikgu tekan kat situ. Okey, cikgu simpan, letak kat mana senang untuk cikgu lihat. Tukar cikgu punya tajuk. Save. And then kat bawah tu nanti, dia ada butang, bukan butang lah, dia ada macam gambar loading. Kita kena tunggu dia loading sampailah habis. Okey, sambil kita tunggu loading ni penuh, saya nak bagi sedikit tips lah bagaimana untuk mendapatkan presentation ataupun rakaman slideshow yang menarik. Cikgu kena rajin sikit buka Google. Cikgu perlu search PowerPoint template free download. Cikgu
cari kat situ, ada banyak template PowerPoint yang sangat menarik. Okay, kalau kita tengok PowerPoint yang sedia ada, tak banyak pilihan. Tapi kalau kita tengok dekat internet, banyak pilihan. Dan step yang pertama saya, sebelum saya buat video, memang saya cari dulu template-template yang menarik. Sebab daripada template yang menarik ni lah yang boleh menarik minat pelajar kita. Tak adalah dia orang bosan tengok sama je plain saja kan. Lagi-lagi macam saya mengajar seni, saya perlukan colourful, perlukan ada image doodle, ada watercolor, okay, nature, supaya ada kepelbagaian dalam slideshow kita. Okay, sekarang ni dah penuh, dah loading full, jadi kita boleh tutup, kita boleh close PowerPoint tu. Kalau kata next time cikgu nak edit, cikgu boleh save, tapi kalau cikgu rasa tak nak edit lagi dah, cikgu boleh tekan pangkah sahaja. Okey, bila dah tekan pangkah, cikgu pergi dekat bahagian yang cikgu save tadi. Nampak tak tu? Dia dah tukar menjadi MP4. Tengok. Okey, kat situ dia dah tekan MP4. Okey, kemudian tengok cikgu boleh tengoklah video yang cikgu rakam tadi. Itu sahaja. Jadi saya nak ajar macam mana kita nak pass pada murid kita, sama ada Telegram ataupun melalui WhatsApp. Okey. Macam saya senang pada Telegram lah. Okey, saya cari untuk siapa saya nak bagi. Okey, katakan ada grup kelas. Kita kan klik file tu.